Selamat pagi kelas. Kita teruskan dengan tajuk trigonometry ratio kita. Pada hari ini kita akan mempelajari satu bahagian dalam trigonometry ratio iaitu special angle. Special angle ini sangat penting kerana dia adalah penggunaan sudut, pengiraan dan penggunaan sudut tanpa menggunakan calculator. Soalannya, how do you determine the values of sine, cosine and tangent of 30 degree, 45 degree and 60 degree angles without using a calculator? Maksudnya, kita ada satu bahagian di mana kita ada sudut. Sudut itu adalah 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Yang mana kita perlu mencari nilai sine, cosine dan tangent untuk angle-angle ini tanpa menggunakan calculator. Jadi sudut 30, 45 dan 60 ni macam mana kita akan dapat? Kaedahnya adalah menggunakan triangle. Okay, kita guna laser point. Maksudnya kita akan dapatkan dengan triangle ini. Kamu lihat pada triangle ini adalah triangle sama sisi ataupun kita panggil sebagai equilateral triangle. Equilateral triangle adalah keadaan di mana kesemua tiga-tiga sisi ini sama panjang. Sini dua, yang ini dua, yang ni pun dua juga. Dan kita bahagikan dia kepada dua triangle yang baru di tengah-tengah ni. Ini adalah sudut tegak 90 darjah. Dan apabila kita membahagi dia di tengah-tengah, maka kita akan dapat dua sisi yang sama panjang iaitu 1 dan 1. Jadi dalam keadaan ini kita akan mempunyai dua triangle iaitu yang mempunyai sudut sini 60, 90 dan juga 30. Jadi yang pertama sekali kita akan dapat satu segitiga iaitu sudut 30, 60 di mana panjang ini adalah 2 unit dan yang ini adalah 1 unit. Jadi dengan menggunakan teorem Pythagoras maka panjang yang ini kita boleh dapatkan. Kerana ini adalah satu right angle triangle dengan sudut 90 darjah. Maka panjang ini adalah 2 squared minus 1 squared square root. Jadi kita akan dapat punca kuasa 3. Satu lagi keadaan adalah di mana triangle itu mempunyai sudut yang sama panjang iaitu 45 dan 45. Untuk sudut yang sisi ini 45 dan 45 bermaksud kalau sini 1 unit bermaksud kat sini pun mesti 1 unit. Bila dua-dua ini mesti 1 unit, maka hypotenuse ini kita boleh cari iaitu 1 squared plus 1 squared then kita square root. Maka kita dapat square root of 2. Jadi ini adalah satu keadaan yang kita panggil sebagai special angle iaitu 30, 45 dan 60. Dan daripada dua triangle ini kamu akan dapatkan nilai sine, cosine dan tangent. Kalau kamu tengok sine 60, dia akan jadi sine adalah opposite over hypotenuse. Yang ini opposite over hypotenuse. Jadi kita pergi pada slide seterusnya kamu akan nampak lebih jelas. The table below shows the values of trigonometry ratios of 30 degree, 45 degree and 60 degree angles that can be calculated without using a calculator. Jadi ini adalah nilai yang kamu dapat daripada triangle tadi tu. Special angle ni kamu kena ingat. Bermaksud kamu kena hafal lah kan. Kamu kena ingat dan kamu akan menggunakan nilai-nilai ini untuk menjawab soalan. Jadi sin 30 adalah 1/2. Sin 45 ialah 1 per punca kuasa 2. Sin 60 adalah square root 3/2. Begitu juga dengan cos. Cos 30 adalah square root 3/2. Cos 45 1 square root 2. Cos 60 ialah 1/2. Tangent 30 adalah 1 per square root 3. Tangent 45 ialah 1 dan tangent 60 adalah punca kuasa 3. Dan table inilah yang kita panggil dia sebagai special angle. Jadi kamu kena ingat special ni, angle ni sebab kita boleh dapatkan nilai dia daripada triangle.
Ini soalan dia. Calculate the following values without using calculator. Kamu kena ingat keyword dia ialah without using calculator. Bila ada keadaan macam ni, bermaksud kamu akan menggunakan special angle. Maka special angle ini kamu kena hafal. Alright, kita sambung lagi dengan soalan yang pertama, iaitu calculate the following values without using calculator. Yang pertama ialah sin 45 plus cos 45. Jadi apabila menjawab soalan tanpa menggunakan calculator, kita akan menggunakan special angle. Okey, maka macam mana kita nak jawab? Pertama sekali ialah sin 45. Kamu lihat pada table sin 45 1 per punca kuasa 2 tambah cos 45. Cos 45 juga 1 per square root 2. Jadi oleh sebab pembawa kita dah sama, kita letak 1 tambah 1 ialah 2 per square root 2. Benda ni sebenarnya kalau kamu biar pun okey, tetapi dia boleh dipermudahkan lagi. Macam mana? Kamu lihat pada keadaan ini. 2 per square root 2 dia adalah darab dengan 1. Alright, dia adalah darab dengan 1. Adalah darab dengan 1. Bila darab dengan 1, 1 ini sendiri adalah sama dengan square root 2 per square root 2. Okey, sebab pembawah dia. Jadi 2 darab square root 2 ialah 2 square root 2. Square root 2 darab square root 2 ialah 2. Kamu boleh tekan kalkulator. Punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2 adalah 2. Ini adalah konsep indices. Chapter pertama yang kamu belajar. Maka di sini kita dah boleh wujud satu keadaan di mana kamu boleh potong. Dan bila kamu potong, maka tinggallah jawapan terakhir iaitu square root 2. Nampak? So, itu adalah jawapan kamu. Lihat pula pada soalan yang kedua. Calculate the following values without using calculator. B. 3 cos 30 darjah tolak 2 sin 60. Masih lagi kita menggunakan special angle. Yang ini sememangnya kamu kena hafal. Maka kita lihat pada jalan kerja. 3 cos 30 adalah square root 3 over 2. Kita masukkan tolak 2 sin 60. Sin 60. Alright, dalam keadaan ini kita darab masuk dahulu. Kita darab masuk sama dengan yang ini. Alright, kita darab masuk. Maka kita akan dapat 3 square root 3 per 2 tolak 2 square root 3 per 2. Pembawanya sama, atas pun sama. Maka 3 tolak 2 ialah 1 square root 3. Nampak kat sini? 3 tolak 2 ialah 1 square root 3. Maka kita kembali semula kepada square root 3 per seterusnya. 2 tangent 45 tolak 2 cos 60. Special angle kita check. 2. Alright, 2. 45. Tangent 45 ialah 1. Jadi kita masukkan 1. Tolak 2 cos 60. Cos 60 ialah 1 per 2. Maka dalam keadaan ini kita darab masuk. 2 darab 1 dan ini kita boleh potong. Maka 2 tolak 1 ialah 1. Iaitu jawapan terakhir kamu. Soalan seterusnya. 2 sin 60 darab 4 cos 30 tolak 4 tangent 60 darjah. Okey, dalam keadaan ini saya tak mahu kamu untuk darab dahulu. Darab ni tak mahu. Kamu isikan nilai dahulu. 2 sin 60 ialah square root 3 over 2. Lepas tu dia kan dah masukkan jadi 4. Lepas tu kamu masukkan juga cos 30. Cos 30 juga square root 3 over 2 minus 4 tangent 60. Tangent 60 ialah square root 3.
Dalam keadaan ini kita boleh permudahkan. Ini permudahkan akan tinggal 2 dan begini. Jadi kita ada square root 3, 2 square root 3 tolak 4 square root 3. Maka square root 3 darab dengan square root 3 akan dapat 3. 2 darab 3 ialah 6 dan ini adalah jawapan terakhir kamu, iaitu 6 tolak 4 punca kuasa 3. Kamu tak perlu risau sama ada ini adakah yang permudah atau tidak. Kamu tak perlu risau. Okay? Kamu tak perlu tolak pun lagi. Alright, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. 3 tangent 30 darjah, 4 sin 60 darjah, tambah 4 sin 45 darjah. Maka kita kekalkan untuk menggunakan special angle dan kamu hanya perlu substitute. Kamu lihat di sini, kamu hanya perlu substitute. Dan kamu substitute semua value ini dan maka kamu akan dapat satu pengiraan di mana kamu boleh permudahkan. 3 square root 3, 2 ini juga boleh dipermudahkan. Maka 3 darab 2 ialah 6 tambah 4 per square root 2. Bahagian 4 per square root 2 ini kamu boleh buat sebab dia ini adalah darab dengan 1. Bila darab dengan 1, ianya adalah square root 2 over square root 2. Bawah atas darab dengan atas, bawah darab dengan bawah. Jadi bila darab square root 2 darab dengan square root 2, kamu akan dapat 2. Maka di sini kamu boleh permudahkan lagi, maka kamu akan dapat 2 square root 2. Dan maka kita kembali lagi sekali kepada jawapan terakhir kita, iaitu 6 tambah 2 square root. Alright, kita sambung lagi. What is the unit of measure for angles? Yang biasanya bila kamu melibatkan sudut, kamu menggunakan degree. Tetapi sudut juga boleh ditulis dalam bentuk degree, minit dan second. Iaitu 1 degree sama dengan 60 minit. Dan 1 minit sama dengan 60 saat. Ia juga boleh ditulis sebagai 1 degree sama dengan 60 minit. Minit ni ada satu arrow sahaja. Dan 1 minit sama dengan 60 saat ataupun 60 second. Untuk second kita tulis 2 koma di bahagian atas. Jadi kamu boleh membuat pengiraan dengan hanya menggunakan kaedah ini. 1 degree sama dengan 60 minit, 1 minit sama dengan 60 saat. Kita gunakan soalan ini untuk menjawab example. Convert 30.2 degree to degrees and minute. Maka kaedahnya adalah 30.2 sama dengan 30 tambah 0.2. Sebab kita nak kekal kepada degree dan minit kan. Jadi perpuluhan tu yang kita tukar sebagai minit. Jadi 0.2 sebab dia degree kepada minit darab dengan 60 sekali je. Maka kita bila darab kita dapat 12. Dan cara tulisnya adalah 30 degree 12 minit. Seterusnya, convert the angle 43 degree 30 minute to degree. Degree sahaja. Jadi minit tu kita tak nak. Jadi kita pecahkan dahulu dan selepas itu kita letak 43 degree. Oleh sebab ini kita nak tukar kepada degree, maka kita perlu bahagikan dia dengan 60. Dan bila bahagi dengan 60, maka kita dapat 0.5 degree. Dan bila campur, kita dapat 43.5 degree. Seterusnya adalah soalan yang berkaitan dengan permasalahan trigonometri. The diagram on the right shows a ladder leaning against a wall. It forms a right angle triangle PQR. If the height of QR, Q ke R, is 2.5, calculate the length of the ladder PR in meters. State the answer correct to 2 dp. Bermaksud yang ini adalah 2.5. 2.5. Okay. So, macam mana kita nak buat? Kita ada satu right angle triangle dan kita akan menggunakan, kita nak cari yang ni kan? So, kita nak cari yang ni, maka kita ada sudut sini.
kita guna sin, cos atau tangent whichever yang sesuai. So sin 50 adalah opposite over hypotenuse. Bermaksud QR bahagi dengan PR. Jadi sin 50 sama dengan 2.5 bahagi PR. Kita pindah ni naik atas, ini turun bawah, maka kita dapatlah PR sama dengan 3.26 meter. Soalan yang seterusnya adalah the diagram on the right shows a cuboid ABCDEFG. It is given that BC is 8 cm, CH 5 cm, and the height of HE is 4. If the right angle triangle FGC is formed in this cuboid, calculate the value of FCG. Jadi kita nak cari sudut di sini. Kita nak cari sudut di sini. Yang ini, sudut ni. Okay. So, ini persoalan kita. Jadi, macam mana kita nak cari? Yang pertama sekali adalah FG sama dengan EH. Maka kita dapat sini 4. Okay. Dan kita boleh cari CG. Ini 5. Nampak triangle ni 5. Kenapa kita nak cari nilai ni? Sebab untuk cari nilai yang ini, kita perlukan sisi sama ada FG, GC dan FC. Kita kena cari. FG kita dah tahu sebagai 4. Alright. Ini adalah 4. Agak sukar untuk cari FC. Tetapi lebih mudah untuk cari GC. Sebab di sini adalah 90 degree. Dia kan cuboid. Jadi kat sini mesti 90 degree. Dan panjang BG adalah 5. Sebab ianya sama dengan BG sama dengan CH. Maka 5, 8 GC kita boleh cari. Iaitu 8 squared plus 5 squared square root, kita dapat square root 89. Bermaksud GC adalah square root 89. Maka kita ada triangle F, G dan C. Ini adalah square root 89, F. Kita nak cari sudut di sini. Kita nak cari sudut ni. Ini sudut yang kita nak cari. Ini sudut yang kita nak cari. Okay. Maka kita buat pengiraan dengan cara tangent. Sebab sudut ini adalah opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So tangent adalah 4 per square root 89. 4 per square root 89. Kita nak cari sudut yang ini. Tangent ini kena pindah ke sini. Bila pindah ke sini dia jadi shift tangent. Gunakan kalkulator kamu. Kamu tekan shift. Kamu tekan tangent. Kamu akan dapat keadaan tangent negatif 1 macam ni. Okey, maka kamu akan kira 4 per square root 89. Kamu akan dapat sudut 22.98. Maka itulah jawapan kamu. Alright. Maka terima kasih sebab dah habis chapter 5. Pastikan kamu buat homework yang saya bagi dan hantar kepada saya. Terima kasih.